الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah tsumma alhamdulillah atas limpahan kurniaan kasih dan sayang daripada Allah, atas limpahan rezeki yang Allah berikan kepada kita, atas limpahan kesihatan, kelapangan waktu yang Allah hadirkan kepada kita. Allah rezekikan kita pada malam ini untuk hadir memulakan rumah Allah, untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu suasana yang sangat menggembirakan, bahkan membahagiakan, dan mudah-mudahan berkekalan insya-Allah sampai ke hujung usia kita insya-Allah. Allahumma amin. Dan syukur alhamdulillah pada malam ini Allah rezekikan kita untuk beriktikaf, dan kita sama-sama menambahkan kefahaman berkaitan tentang apa yang dikongsikan nanti insya-Allah, mudah-mudahan berkaitan tentang kisah para nabi dan juga Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita dah masuk pertemuan yang lalu nabi yang kedua, iaitu Nabi Idris alaihissalam. Okey. Hari ini nak sambung sikit lagi bab Nabi Idris. Kalau cepat habis kalam masuk nabi yang ketiga. Okey. Sedia maklum, saya maklumkan pada pertemuan yang lalu Allah rakamkan nama Idris 2 kali sahaja dalam Al-Quran. Antara nama Nabi yang tersikit disebut, yang tersikit lah. Okay? Satu dalam surah ke-19, surah Maryam, pada halaman ke-309. Ya? Pada halaman ke-309 Allah rakamkan ayat yang berbunyi Wadhkur fil kitabi Idris, dan ceritakanlah, kata Allah, wahai Muhammad, ceritakan fil kitab, daripada kitab ini, akan Idris, akan nama, akan kisah Nabi Idris, iaitu pada ayat ke-57. Allah kenalkan siapa Idris ini. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya dia Idris ini adalah orang yang siddiqan, yang amat benar imannya, amat benar tata kutul katanya, amat benar dari segi tingkah laku, akhlak dan sebagainya. Nabiyya, dan juga merupakan seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami mengangkatkan darjat untuk Idris ini, makanan aliyya, satu maqam, satu tempat yang tinggi. Ada perbincangan para ulama tentang huraian ayat ini. Saya terangkan nanti insya-Allah, mudah-mudahan. Yang kedua, Allah rakamkan dalam surah Al-Anbiya, ya. Dalam surah Al-Anbiya Allah rakamkan pada ayat ke-87. Okey. Ayat 85, 86. Muka surat 329. Kali ini Allah gabungkan dengan 3 nama. Wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifli kullum minas sabirin. Adapun Ismail, Nabi Ismail, dan Idris, Nabi Idris, wa dzal kifli, dan kita kenali dengan Nabi Zulkifli, kullum minas sabirin, ketiga-tiga mereka ini termasuk orang yang sabar. Wa adkhalnahum fi rahmatina, dan kami masukkan mereka ini dalam rahmat kami. Innahum minas solihin, mereka juga di kalangan orang yang soleh. Ada cerita je. Baik, ini sahaja kisah yang berkaitan tentang Nabi Idris. Walaupun tak banyak, tapi disokong dengan hadis Nabi SAW. Walaupun tak banyak, tapi kita wajib tahu dan wajib imani. Sebab nama ni disebut ikut dari segi ranking Nabi. Nabi Idris Nabi yang ketiga. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Syais alaihissalam. Nabi Idris Nabi yang ketiga. Dan setengah pendapat kata Nabi Idris antara Nabi yang kelima dan keenam, ikut kepada dari segi
silsilahnya. Sebab Idris bin Yarid, Yarid bapa dia, bin Mahlil bin Qainan bin Anuz bin Syais bin Adam alaihissalam. Itu asalnya. Ikut silsilah tu dia keturunan yang ketujuh lah. Adam anak dia Syais, anak yang bongsu. Syais ada anak dia Anuz, Anuz anak dia Qainan, lepas tu Mahlil, lepas tu baru Yarid, baru kepada Idris alaihissalam. Dan Idris merupakan moyang Nabi Nuh. Kan Yaris dia anak dia Metushaleh, lepas tu ada Lamik, baru pada Nuh alaihissalam, Nuh yang ke-10. Tu asalnya. Tu sebab ada sirah, ada cerita berkaitan tentang Idris merupakan guru juga kepada Nuh alaihissalam. Wallahu a'lam, berjumpa ataupun tidak. Dan ada riwayat juga mengatakan bahawa Nabi Idris pun sempat berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam. Tu cerita. Sebab Al-Quran tak cerita detail benda ni. Sebab fokus Al-Quran berkaitan tentang kisah para Nabi, siapa Nabi wajib diimani ni, dan bagaimana kisah indipati dakwah Nabi. Dan Al-Quran juga ceritakan berkaitan tentang bagaimana perangai sifat orang yang menentang Rasul Allah ni. Dan bagaimana pula panduan umat sekarang nak berhadapan dengan mehnah dan tribulasi. Tu Al-Quran. Dia tak cerita lahir tahun bila dah, tak ada. Dan dapat daripada buka kitab-kitab sirah. Sebab itu kita akan lihat pelbagai pandangan tentang kehidupan Nabi Idris alaihissalam. Ada kata dia hidup 1000 tahun. Ada kata dia hidup sebelum minggu lepas 345 tahun. Itu pendapat yang majoriti. Ada kata dia hidup sekitar 80 tahun saja. Sebab ada cerita dia diangkat ke syurga. Nanti hujung saya akan cerita. Itu berkaitan tentang kehidupan. Bahkan bila dirujuk dalam kitab sirah dan tarikh Islam, majoriti mengatakan bahawa dia hidup sekitar 4,500 sampai ke 4,100 sebelum Masihi. Anggaran macam itulah. Detail wallahu a'lam. Kalau kata nak berdebat, saya surrender. Sebab tak ada hujah yang kuat. Itu pandangan pada ulama sirah. Alright, baik. Dan dalam ayat ini kita lihat tadi bagaimana Allah sebut wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Bagaimana Nabi Idris ni dari segi kebenaran hakikatnya. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Sahih Ibnu Hibban, nombor hadis 361, ada hadis berkaitan tentang Nabi pernah sebut, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, arba'atun suryaniyuna, 4 orang Nabi yang berbangsa Suryani. Suryani ni setengah kata kalau bahasa Suryani untuk bangsa Nasrani. Disebut bangsa Suryani ni dia bukan bangsa Arab. Dia hadis sebut dia Aba Dzarrin arba'atun suryaniyun, 4 orang Nabi berbangsa Suryani. Siapa dia? Adam, wa Syais, wa Akhnu. Siapa Akhnu? Hadis itu sebut wa huwa Idris. Rupanya Idris ni nama asal dia. Nabi sebut nama dia Akhnu. Idris ni setengah pendapat kata sebab kalimah darasa, ada kata gelaran Allah bagikan nama dia. Sebab nama Akhnu macam kita kata tak sedap kot lah, tapi Nabi sebutlah Akhnu wa huwa Idris, Nabi sebut. Dan awalu man khatti bil qalam, dan ada pun Idris orang yang pertama menulis menggunakan qalam. Wanu 4 orang, Adam, Syais, Idris dan juga Nuh. Nabi kata dia berbangsa Suryani, bukan bangsa Arab. Itu dalam hadis Nabi Sahih Ibnu Hibban, boleh cek. Nombor hadis 361. Itu dalam rekod buku hadis. Baik. Tentang martabat hadis tersebut ada pertikaian. Itu wallahu a'lam, tanya pakar hadis lah. Bila saya tengok Sahih Ibnu Hibban tu dan kita iktiraf, kita terimalah. Kan tak boleh pertikaian kan? Sebab kita pun ilmu tak ada. Jadi kita baca tu betul lah. Itu satu-satu. Baik. Itu sebab pertama tadi nama asalnya Akhnu. Tentang qalam pula, itu antara kelebihan utama Nabi Idris. Dia yang pertama menggunakan qalam, pen. Sebab ada hadis yang lain
Ketika zaman Nabi SAW, ketika sahabat-sahabat berjalan dengan Nabi di pesisiran pantai, dan dia nampak satu tulisan dekat pantai, dan ya Rasulullah, siapa yang menulis ni? Kan, sebab mereka tahu Nabi tak pandai menulis. Mereka tahu ummi, tapi nampak ada tulisan dekat pantai. Apa Nabi sebut? Dulu ada Nabi yang pandai menulis. Siapa dia? Nabi Idris alaihissalam. Tu orang yang pertama. Baik. Seterusnya, istimewanya Nabi Idris ini, dalam riwayat lain dikatakan Nabi yang antara Nabi yang pertama pandai membaca. Sebab kalimah Idris itulah berkalimah darasa, artinya belajar. Dan dia dapat 30 suhuf, dan saiz 50 suhuf. Dia belajar daripada awal balik. Dia membaca, ikir sebagainya, dia memahami. Tu Nabi Idris, antara orang yang pandai membaca. Seterusnya, dalam sebuah hadis lagi, dalam Mustadrak Al-Hakim, dalam hadis himpunan Imam Al-Hakim, ada satu hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa sesungguhnya Nabi Daud dikenali dengan seorang perisai, pembuat perisai. Artinya Nabi Daud pembuat baju besi ni lah, ataupun tukang besi. Nabi Adam dikenali dengan petani. Sebab Nabi Adam dah mula dah. Kalau kata Nabi Adam kerja apa kan? Petani dah ada dah. Itu hadis dia, riwayat daripada Ibnu Abbas. Kan, itu sebab bila mana cerita Qabil dan Habil, apa yang berlaku? Anak dia Qabil ambil gandum, artinya ambil warisi bapa dia. Habil penternak, tak dikenali Adam sebagai petani. Adapun Nabi Idris sebagai tukang jahit, penenun. Dah ada ke zaman tu? Saya akan cerita. Takkan hadis ni tipu ataupun tipu. Artinya Nabi Idris dikenali sebagai penjahit ataupun penenun. Nabi Sulaiman, Nabi Musa dikenali sebagai pengembala. Itu hadis tadi. Baik, memang benar. Bila rujuk dalam kitab sirah dan tarikh Islam, diterangkan bahawa Nabi Idris antara orang yang pertama sekali menjahit pakaian. Nabi Adam pakai apa? Tak berbaju ke? Zaman itu direkodkan bahawa mereka berpakaian menggunakan kulit binatang. Erti kata jahitan tu dah ada juga dah. Tapi wallahu a'lam, bentuk jarum tu macam mana, Allah yang mengetahui. Adakah macam kita? Tak tahu. Tapi zaman tu mereka berpakaian dengan kulit binatang. Zaman Nabi Adam, Nabi Syais, sampai zaman Nabi Idris, teknologi dah canggih dah. Pokok-pokok dah tumbuh macam-macam. Dah ada pokok kapas dan sebagainya. Daripada situlah Idris diberikan ilham untuk tenun pakaian. Dan dia memang buat tenun pakaian, buat kain dan jahit sendiri, dipakai sendiri. Dan ada riwayat yang lain kata Nabi Idris dah waktu lapangnya dikumpulkan kapas tadi, ditenun, buat pakaian, dibagi pada orang yang tak mampu, yang miskin. Zaman sekarang payah nak buat macam tu. Kalau kita buat macam tu, tak cukup selai dua helai. Boleh katakan beratur. Tu contoh kan, Tuan Haji Ahmad Taylor contohkan, baju percuma sehari Jumaat, saya rasa penuh. Beratur orang sehari Jumaat baju Taylor baju cuma kan, tak mampu kita. Tapi itu sebab macam tu, sebab dia tenun sendiri. Kita kena kosting, kita kena beli kain, beli benang. Nabi Idris tak, dia buat tenun sendiri dan jahit sendiri dan dibagi pada orang. Dan ada riwayat menyatakan bahawa suatu hari sedang Nabi Idris duduk menjahit pakaian, datang seorang lelaki. Seorang lelaki bernyamar sebagai manusia lah. Setengah riwayat kata dia iblis, cuba nak cucuk jarum dekat Nabi Idris ni. Dia datang, wahai Nabi Allah, dia kata, wahai Nabi Allah, aku nak tanya dekat kau, boleh tak Allah yang kau sembah ni masukkan bumi yang kau duduk ni dalam lubang jarum yang kau pakai tu? Kan, Nabi Idris ni pun orang bijak. Dia bukan orang biasa-biasa tak, dia ada ilmu. Dia kata ini bukan orang biasa ni. Sebab bila kita belajar tauhid, belajar akidah, kita tahu sifat Allah. Ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang harus. Contoh kita baca qul huwallahu ahad. Wallahu ahad tu yang wajib, Allah yang Maha Esa.
Mustahil lam yalid wa lam yulad. Mustahil Allah tu beranak dan diperanakkan. Harus tu banyak. Kan tu harus. Okey. Bab mustahil ni kita tak dibenarkan untuk tanya. Contoh, boleh tak Allah tu ciptakan satu lagi Allah seperti macam dia? Allah kan berkuasa. Kan mustahil tu. Boleh tak Allah ciptakan batu yang seberat ni yang Allah pun tak mampu nak angkat? Itu mustahil. Kan tak boleh soal balik tu. Bila dia tengok soalan macam tu, ini bukan manusia ni, dia tahu dah. Lalu dia kata, wahai Tuan, saya ni pekak, dia kata. Tolong dekatkan sikit dekat telinga saya apa soalan tadi, dia macam tu. Kan. Bila mana iblis tu dekatkan kepala telinga, mulut kat telinga dia pun dah macam cucuk mata iblis tu. Dia cucuk. Menggelumpuk iblis tu semua, lari. Sebab Nabi Idris bukan orang calang-calang. Kan dia sebut wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas solihin. Dia orang yang soleh. Sebab direkodkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Sahih Bukhari, nyatakan bahawa Nabi pun mengakui ketika Nabi Idris menjahit pakaian, setiap cucukan tadi Nabi Idris akan bertasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sampailah selesai menjahit. Kita rasanya sekali ni kot. Kalau jarum tak masuk, subhanallah tak masuk, subhanallah la ilah tak nampak macam mana dah masuk, alhamdulillah, lepas tu dah diam dah, jahit ngongek pun tercucuk dari Ustaz sebab tak tasbih. Kalau kita lah kan, dekat awal mula-mula je bismillahirrahmanirrahim, selesai, lepas tu dalam jahit dah cakap tak jahit. Nabi Idris setiap cucukkan jarum tu Nabi Muhammad kata dia bertasbih kepada Allah sampai habis. Itu sebab Nabi Idris direkodkan di antara orang yang soleh. Sebab tu nanti ujung saya cerita, sebab kesolehan itulah dia boleh masuk syurga semasa hidup je, bukan nanti. Patut masuk syurga mati kan. Tapi Nabi Idris dia masuk syurga semasa hidup. Ada cerita je, nanti ujung sekali. Baik, itu satu berkaitan tentang dia antara penjahit pakaian. Baik, seterusnya direkodkan juga Nabi Idris sebagai seorang manusia yang hebat tentang pengandalian kuda ni. Istilah Melayu apa? Rancak kuda. Dia pandai menjinakkan kuda, pandai menguruskan kuda, pandai bagi makan, pandai kawal, pandai semua-semualah berkaitan kuda ni. Itu kehebatan dia, Nabi Idris ni. Dan teringat pula tentang kisah baginda Nabi SAW. Kan Nabi pun suka berkuda. Tu antara sunnah riadah Nabi. Nabi ada berapa banyak kuda? Kita tahu Nabi suka kuda, berapa banyak Nabi kuda-kuda? Tak tahu Ustaz. Dalam sejarah, dalam kitab Sajadatul Risalah diterangkan bahawa Nabi ada 23 ekor kuda. Tetapi ada 7 yang sangat Nabi kasihi, Nabi suka. As-Saqaf, As-Subbah, Al-Murtajis, Lizas, Az-Zarif, Al-Lahif, Al-Wara. Itu 7 kuda Nabi yang Nabi suka. As-Saqaf, As-Subbah, Al-Murtajis, Lizas, Az-Zarif, Al-Lahif, Al-Wara. Itu 7 kuda Nabi. Antara 7 tadi, kuda Nabi dapat dari mana? Sahabat-sahabat hadiahkan. Ada yang pembesar-pembesar hadiahkan. Ada yang ketua-ketua bani hadiahkan kepada Nabi. Antara 7 kuda tadi, kuda yang ketiga tu, Murtajis tu, antara kuda yang Nabi kasih dan sayang. Sebab itu Nabi hadiahkan kuda Murtajis tadi kepada cucu Nabi, Sayyidina Husain. Dibaikat Husain. Dibaikat Husain, dia kata ni hadiah daripada aku. Dan Husain bawa kuda ni, ada satu kisah yang berlaku. Ketika Husain pergi ke Karbala, Husain dipancung dekat situ atas kuda tadilah. Dan Husain pun tukar nama tu kerana betul yang berlain. Itu kisah lah yang menyedihkan lah. Okey, itu tentang kisah kuda. Nak ceritakan kat sini, orang yang pertama pandai menguruskan kuda adalah Nabi Idris alaihissalam. Okey. Seterusnya, Nabi Idris juga dikenali sebagai Harmasul Maramisah.
Harmasul Haramisah, orang yang pakar berkaitan tentang pembintangan. Bab bintang, baca bintang ni. Okey. Kalau rekod dalam, kita baca dalam sejarah dunia lah, bagaimana bermulanya zodiak bintang ni. Capricorn, Pisces, Leo dan sebagainya. Kalau dulu ramai orang tak masuk, kau lahir bulan bila? Oh, kau Pisces. Kau orang macam ni sekian. Oh, macam tu ke? Kau siapa? Kau Leo, macam ni. Kita percaya. Ilmu tu berada pada zaman Raja Namrud. Namrud bila? Lepas zaman Nabi Idris. Lepas zaman Nabi Ibrahim. Namrud hebat benda ni. Sebab Namrud, dia pernah cakap, dia kata dia yakin Allah tu ada. Allah kodok dia diam dekat sana. Ni dunia biar aku uruskan hal dunia. Itu sebab dia buat ciptaan tu. Dia ciptakan agar kita percaya dengan bintang tadi. Dan sebenarnya ilmu buat bintang ni Nabi Idris dah pandai dulu dah. Dia hebat dalam pembintangan, dia boleh baca. Orang dulu kan tengok musim ini nak hujan ni, ini minggu depan ni musim tuai, ada bintang. Dia tahu lah. Orang dulu lah ilmu tu ada. Okay? Nabi Idris pun sama. Dia pandang atas tengok bintang, oh akan datang musim sekian. Itu asalnya. Okay? Itu Nabi Idris, pakar dalam bab pembintangan. Sekarang Islam panggil ilmu falak. Ilmu falak tu lah. Kan? Astrologi ataupun astronomi. Asal mana Nabi Idris. Cuma kesiannya kita ni, bila dah masuk ilmu lain ni, tinggal asal usulnya dekat mana. Kita anggap sekian-sekian lah nama siapa-siapa putih sebagainya, dia pegang. Dah, Nabi Allah dulu buat benda ni. Cuma kita tak direkodkan saja. Okey, baik. Seterusnya, Nabi Idris juga antara orang yang pertama berkemahiran berkaitan tentang ilmu hisab. Bukan ilmu mengisap. Mengisap tu lain. Ilmu hisab, ilmu matematik. Sebab zaman tu dah umat Islam ni pandai berhutang. Hutang bukan zaman sekarang je. Zaman Nabi Idris dah ada dah. Nabi Idris ajar macam mana nak kira-kira ni. Nak kira hutang ni macam mana, nak bayar berapa. Zaman tu dah ada lah. Tu hebat Nabi Idris ni, berkaitan tentang perhutangan tadi. Baik, seterusnya. Dan berkaitan tentang tadi, minas solihin. Ayat surah Maryam, wa rafa'nahu makanan aliyya. Bagaimana Nabi Idris ni boleh masuk syurga dan keadaan hidup. Ada kisah riwayat berkaitan tentang Nabi Idris ni waktu siang ni dia akan berpuasa, malam dia beribadat dan dia berzikir. Sampaikan cerita tu meriah di kalangan para malaikat. Mereka cakap, ish, tengok Nabi Allah tu siang puasa, malam solat, berzikir. Mereka rancak lah. Sampaikan seorang malaikat, dalam hadis sebut Malikil Maut, malaikat maut, disebut macam tu. Ada ulama Hurai, dia kata mungkin Israel, ada kata malaikat yang lain, wallahu a'lam. Disebut Malikil Maut. Dan dia pun berhajat nak jumpa Nabi Idris, minta izin dengan Allah. Dan dia datang ziarah Nabi Idris, menyamar sebagai manusia. Dia jumpalah. Dan dia beritahu tujuan dia, wahai Nabi Allah, aku datang nak berkenalan dengan kamu dan nak bersahabat dengan kamu. Dan orang nak bersahabat, takkan Nabi Idris tolak. Dia raikan sesiapa pun nak sahabat, kita tak masalah. Minta tinggal kat rumah sama-sama, ajak puasa sama-sama. Cuma yang peliknya, sampai waktu berbuka, ajak makan, dia tak makan. Malaikat mana makan, menyamar pun. Tu je pelik, siapa pula orang ni. Esok hari kedua puasa, ajak sahur pun tak makan, ajak buka pun tak makan. Dia kata, tahan orang ni, tak makan langsung, tak apa, tak makan. Mereka tak makan. Hari yang ketiga dia rasa macam pelik kan. Tak apalah, dia kata, hari ni saya nak ajak awak, kita pergi berjalan-jalan, lihat dunia ni, lihat cerita Allah ni. Mereka ikut follow sama-sama. Ajak berjalan tu, Nabi Idris nak tengok gerak-geri dia macam mana. Sampailah berjalan, dia bawa satu kebun buah-buahan yang tengah masak. Sampai tengah-tengah kebun tu, malaikat ni cakap, wahai Nabi Idris, boleh tak aku nak makan, nak rasa buah-buahan ni? Nampak dah kan? Nabi jawab apa?
makanan yang halal pun kau tak makan. Halal yang berbuka puasa tadi lah. Ini pula kau minta benda yang haram, dia kata. Buah ni bukan hak milik aku, dia ada tuan dia. Jadi aku tak boleh suruh kau makan. Lepas tu dia tanya, kau ni siapa sebenarnya? Nampaklah kau rasa kat situ. Dia nak uji ambil test je. Kalau kita cakap, boleh makan tak? Tuan tak ada, ambil je satu je pun. Bagi kita lah jalan kan. Satu tak nampak pun. Dia kata, tuan takkan kira berapa biji rambutan, tak kira. Tak kira. Nabi dia kata, benda yang halal pun aku suruh makan, kau tak makan. Benda haram yang kau minta, kenapa? Dia macam tu kan. Dia kata, kau ni siapa sebenarnya? Lalu dia pun bersalah. Dia kata, minta maaf Nabi Idris, aku ni malaikat sebenarnya, malakil maut. Dia macam tu. Malakil maut, kau Israel ke? Ada setengah riwayat kata dia benarkan dia. Lepas tu dia tanya, adakah engkau yang ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia dekat dunia ni? Mereka kata benar. Kalau macam tu, cuba cabut nyawa aku. Kata Idris, aku nak rasa macam mana. Apa kata malaikat tadi? Aku takkan boleh buat sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kan. Lalu kata Nabi Idris, mohonlah dengan Allah. Dia pun minta dengan Allah, Allah izinkan dicabut. Cabut dekat dunia tu. Tapi dia kata sebelum cabut, dia kata lepas cabut bagi balik nyawa tu. Nak rasa je. Kan Nabi Idris cakap, cabut nyawa aku dan pulangkan balik nyawa aku, sebab aku nak rasa sakit tu macam mana. Malaikat maut berkata Allah, dia kata boleh buat. Lepas dia cabut tu, dah rasa mati, dia nampak Idris tu terbujur depan mata dia, menangis. Sebab dia dah bersahabat 3 hari dah. Dia kata 4 hari. Dia nampak ilmu keimanan macam mana, menangis dia. Dan lepas macam tu, Allah perintahkan malaikat masukkan balik roh tu. Masukkan balik. Lepas masukkan tu, dah jaga balik, malaikat tanya, wahai Nabi Allah Idris, bagaimana rasanya sakaratul maut tu? Nabi dia cakap, aku rasa umpama binatang yang disiat kulitnya hidup-hidup. Bayangkanlah tuan-tuan ambil kucing, tuan-tuan siat kulit kucing tu, hidup-hidup. Beraung tak kucing tu? Beraung kan? Itu satu, dia kata bukan macam tu, berkali-kali ganda kesakitannya. Allahu Akbar. Kata malaikat, wahai Nabi Idris, itulah cabutan yang paling ringan aku bagikan dekat engkau, yang tak pernah aku buat lagi sebelum ni. Itu paling ringan. Kalau dah paling ringan pun macam tu, tuan-tuan dan kakak kita macam mana? Allahu Akbar, risau kan. Sebab digambarkan macam tu. Tujuan untuk apa? Untuk kita sedar, ya Allah, macam tu binatang tu disiapkan. Tu sebab kita korban pun kena matikan dulu. Kalau tak sakit dia. Macam mana agak orang yang ambil bulu bili-bili agaknya, kan disiapkan, dia potong kepala gunting, okey lagi lah. Kalau dia siapkan kulit tu, Allah, kejamnya kan. Itu ibarat sakaratul maut tu macam tu. Lepas macam tu, lepas sedar balik, dia kata, wahai Nabi Allah, wahai malaikat, aku dah rasalah kematian tu. Dan aku ada baca dalam suhuf, dia kata, Allah berbicara tentang neraka. Dia tak tunjukkan aku neraka tu macam mana. Kata Nabi Idris. Dia orang bijak ni, sedik. Malaikat kata, aku takkan buat melainkan perintah dan izin daripada Allah SWT. Mintalah dengan Allah. Dekat maut, diminta dengan Allah. Dia kata, bawalah ke neraka. Nampak tak? Nabi Idris bersahabat dengan malaikat maut. Bawa ke neraka. Sampai kat neraka, dia tengok, ya Allah, betapa ngerinya, dahsyatnya azab Allah sediakan kat neraka. Sampaikan dia tengok, sampai dia menangis, ya Allah, teruknya. Sampai macam tu dia kata, malaikat, dah aku nak keluar. Keluar dari neraka. Lepas tu dia kata, malaikat, tak lengkap rasanya, sebab neraka lawannya syurga. Boleh tak aku nak masuk tengok syurga macam mana? Malaikat bagi jawapan yang sama. Wahai Nabi Idris, aku takkan lakukan tanpa izin Allah SWT. Mintalah dengan Allah, kata Nabi Idris. Mereka mau minta. Dia kata, jangan, teruskan. Bawa ke syurga. Sampai dekat syurga, tu yang cerita tuan-tuan. Dalam hadis Sahih Bukhari, kalau bercerita berkaitan Isra' dan Mi'raj, kan? Kalau tuan-tuan baca Bukhari, tengok jilid yang kelima, halaman ke-58, hadis nombor 277, cerita bab ni, Isra' dan Mi'raj. Bagaimana baginda Nabi bila dinaikkan ke langit. Tengah riwayat kata langit satu tu syurga yang pertama.
Nabi jumpa siapa? Nabi Adam alaihissalam. Naik langit yang kedua, artinya syurga yang kedua, Nabi jumpa siapa? Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Naik langit yang ketiga, syurga yang ketiga, jumpa Nabi siapa? Nabi paling handsome, Nabi Yusuf alaihissalam. Naik langit yang keempat, syurga yang keempat, Nabi Idris. Yang kelima, naik jumpa Nabi Harun. Yang kelima, Nabi Harun. Yang keenam, Nabi Musa. Tujuh, Nabi Ibrahim. Tu. Okay. Nabi Idris tadi, bila mana masuk syurga tadi, diceritakan bahawa, ada cerita tadi, bagaimana dia masuk syurga ditunjukkan keadaan syurga tu macam mana. Yang dibuka ketika itu syurga yang keempat. Dia buka pintu yang keempat. Pintu pertama tak buka, dua tak buka, tiga tak buka, sebab tu ada penghuni masing-masing akan datang. Pintu keempat dia buka. Nabi Idris masuk. Dia masuk, dia tengok, ya Allah cantiknya. Dia tak minta keluar. Kata malaikat maut, Nabi Idris times out. Macam kita pergi ziarah orang sakit kat hospital lah. Mungkin datang Pak Gad kan, biasa masa nampak pasal habis-habis sampai bunyi macam tu, Nabi Idris time out, kena keluar. Bijak Nabi Idris ni, bila nak keluar tu, dia tinggalkan slipper dia di bawah satu pohon dekat syurga. Dia tinggal kat situ. Bijak tak bijak dia. Dia keluar dalam pintu, dia kata, malaikat, tadi aku masuk pakai kasut, pakai slipper. Slipper pun tertinggal kat dalam, kat bawah pohon syurga. Dia kata dalam tu. Dia kata, boleh tak kau masuk ambil kejap? Pergilah ambil masuk kejap. Dia masuk tu, malaikat tunggu depan pintu, tak keluar-keluar. Mana pula malaikat ni? Lepas tu dia panggil, Nabi Allah, dah time sa'ud ni. Apa dia kata? Bukankah Allah sebut orang masuk syurga khalidina fiha abada, masuk dan kekal selama-lamanya, aku takkan keluar, kata Nabi Idris. Malaikat kata tak boleh, orang mati sahaja boleh masuk syurga. Kata malaikat, kan aku dah mati dulu kat dunia, aku dah mati dah tu, aku masuk syurga. Itu sebab riwayat tu menyatakan bahawa Nabi Idris hidup sampai sekarang di langit yang keempat. Itu sebab bila mana Nabi Muhammad pergi Mi'raj sampai ke langit yang keempat, dia bersembang dan berbicara dengan Nabi Idris. Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa dan Nabi Yusuf bagi salam je, lepas tu naik. Sampai Nabi Idris, dia bersembang, dia berbual. Start tu mulalah. Baru ke atas pun dia bersembang, berbual. Nabi Musa lagi banyak bual, sebab dia tahu kisah tu dan sebagainya. Ini kisah yang menyatakan bahawa Nabi Idris masih hidup sampai sekarang di langit yang keempat, syurga yang keempat. Kisah tadi. Tetapi dalam tafsir Ibnu Abi Hatim menyatakan bahawa Nabi Idris lepas itu diwafatkan di langit yang keempat. Pada malaikat dapat perintah daripada Allah, pergi langit keempat, cabut nyawa Nabi Idris. Tu tafsir satu je, tafsir Ibnu Abi Hatim. Tafsir tu disebut. Tafsir lain bila huraikan tentang wa rafa'nahu makanan aliyya innahu minas solihin, kata Nabi Idris kekal hidup di syurga yang keempat. Cara dia buat, dia tinggalkan slipper dekat dalam. Bijak tak bijak? Kan? Pakai kehebatan dia, sebab zikir dia banyak. Itu sebab zikir ni jangan main-main. Ada pengaruh sendiri, ada pembentukan diri sendiri. Kadang-kadang kita lihat macam kita ni macam yalah, malah nak zikir, ngaji dan sebagainya, tapi bila kita kadang ada orang tidur pun zikir juga. Kan ada kisah berlaku, ada pak cik ni kuat mengaji sampai kan bila mana operation dia koma pun orang dengar dia mengaji. Dan kan dia koma, siapa cerita? Anak dia cerita, bapak aku ni koma tapi mulut dengar betul-betul baca Al-Quran. Ada berlaku macam tu. Sebab kita tak tahu. Zikirlah menghidupkan hati kita. Kita zikir kepada Allah, dan zikir yang paling baik adalah bacaan Al-Quran. Itu kisah Nabi Idris, bagaimana dia masuk syurga dalam keadaan hidup. Wallahu a'lam. Itu kisah yang direkodkan dalam sabdaan Nabi SAW. Dan gambar kat sini tuan-tuan, hebat Nabi Idris ni. Okay? Cuba cerita Al-Quran sikit lah, tapi dalam kisah sirah dan sebagainya banyak, dan hadis pun juga banyak cerita sebagainya. Itu kehebatan Nabi Idris yang perlu kita ketahui, antara Nabi yang hidup. Itu sebab makom dia tak dijumpai di dunia, tak ada. Sama macam Nabi Isa alaihissalam. Itu kisah dia,
Okey. Jadi tuan-tuan, cukuplah malam ini berkaitan tentang kisah Nabi Idris. Memang tamat habis dah. Masuk syurga dah, yang hidup. Jadi lagi 2 minggu masuk Nabi Nuh alaihissalam. Cuma ada sikit pertikaian. Okey. Kenapa dalam Quran sebut wa auhayna ila Nuh, kan, ataupun wa auhayna, apa saya ayat tu dalam surah Maidah. Ayat berkaitan tentang adapun Nabi Nuh itu adalah Rasul yang pertama. Ada pertikaian. Yang tadi pun sebut Nabi Idris Siddiqan Nabiyya. Dikatakan Nabi Adam dan Nabi Idris bukan Rasul, tapi Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Ada pertikaian dekat situ. Saya buka permulaan cerita. Nabi Adam dan Nabi Idris, dia tak ada kaum yang besar. Dia cuma dakwah kepada adik-beradik saudara mara sahaja. Tapi Nabi Nuh dah mula keluar. Dan ada cerita juga ketika syariat Nabi Idris tak diharamkan lagi untuk membuat patung. Patung tu ada, patung 5 orang tu. Dan surah Nuh ada cerita tu, patung tu. Nabi Idris wafat, tak ada Nabi. Wafat macam diangkat ke syurga, tak ada Nabi. Iblis ambil peranan, sogokkan dekat pandangan masyarakat ni, mana ada utusan Allah, mana ada Nabi, Nabi hilang, dia kata. Jadi inilah orang soleh yang hebat-hebat ni. Itu yang mula mengagungkan patung dan sebagainya. Bermulanya sembahan berhala pada zaman selepas Nabi Idris. Baru diutuskan Nuh untuk bawa balik masyarakat ni beriman kepada Allah. Siapa Nabi Nuh? Lagi 2 minggu kita cerita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala alam kita Nabi malam Nabi Nuh tak balik kita nanti sama subuh nanti. Okey. Jadi 2 minggu insya-Allah tuan-tuan. Jadi pesan-pesan lain nak tahu nak kisah Nabi, datang. Seronok sebenarnya. Tujuannya untuk kita, ya Allah, itu cerita mengukuhkan iman kita. Sebab kebaikan sejarah ni, sirah ini kita tahu untuk membantu kita faham ayat Quran satu. Yang kedua, nak beritahu bagaimana hebatnya dakwah mereka untuk bawa orang kebaikan dan sebagainya, perlu kita contohi, insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Sekian daripada saya. Apa yang baik dan yang manfaat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah dan buruk atau saya sendiri minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Kalau terkasar bahasa, tersinggung perasaan, datang daripada kecumparan saya, minta ampun kepada tuan-tuan, minta maaf sebagainya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.